Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Maria binti Muhammad, pelajar Sarjana Falsafah Pentadbiran dan Pembangunan Tanah, Universiti Teknologi Malaysia, bersama-sama dengan penyelia Dr. Rubiah Suratman dan juga Dr. Salfarina Samsudin akan membentangkan satu kertas konsep berkaitan dengan serah balik beri milik semula tanah melalui peruntukan khas Seksyen 204A hingga H Kanun Tanah Negara Akta 828. Baik. Pembentangan ini akan melibatkan 4 skop utama, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua serah balik beri milik semula tanah, yang ketiga, peruntukan khas Kanun Tanah Negara Akta 828 dan yang terakhir adalah perbincangan dan juga kesimpulan. Pengenalan. Baik. Berdasarkan perspektif Malaysia, pembangunan tanah merupakan satu proses menukar penggunaan asal mana-mana tanah milik seperti syarat nyata, sekatan kepentingan, dan kategori kegunaan tanah berbanding dengan apa yang telah diberi milik sebelum ini oleh pihak berkuasa negeri. Manakala, polisi tanah pula merupakan satu set peraturan dan undang-undang bertulis sebagai panduan penggunaan tanah secara efisien dan juga sebagai satu panduan untuk menyelesaikan masalah berkaitan tanah. Cadangan pembangunan tanah hendaklah selaras dengan perundangan yang diperuntukkan kerana pembangunan akan menjadi tidak bermakna sekiranya isu tanah dan juga keperluan perundangan tidak ditangani dengan cekap pada peringkat awal cadangan pembangunan. Kanun Tanah Negara Akta 828 atau lebih dikenali sebagai KTN merupakan undang-undang utama tanah yang mana sentiasa disemak dan diperkemas penggunaannya bagi memenuhi keperluan semasa khususnya dalam menghadapi cabaran pembangunan yang semakin pesat. KTN ini juga sentiasa diperkemas dan juga ditambah baik dalam usaha untuk memastikan penyeragaman dan juga pemahaman di dalam pelaksanaan perundangan tanah ini. Okey, di dalam KTN, pembangunan tanah merujuk kepada Division 3, Bahagian 7, Bab 4 dan Bahagian 9 iaitu Seksyen 124 berkaitan dengan tukar syarat, Seksyen 124A berkenaan dengan pecah sempadan dan tukar syarat serentak, Seksyen 135 pecah sempadan, Seksyen 148 penyatuan tanah serta Bahagian 12 Seksyen 203 hingga 204 berkaitan dengan serah balik beri milik semula lot-lot berdampingan bagi hak milik pejabat tanah dan Seksyen 204A hingga H serah balik beri milik semula peruntukan khas. Okey, dalam kertas konsep ini, serah balik beri milik semula yang dirujuk adalah serah balik beri milik semula Seksyen 204A hingga H peruntukan khas. Okey, apa yang dikatakan dengan serah balik beri milik semula? Balik beri milik semula ini merupakan satu mekanisme permohonan pembangunan tanah yang mana pemulangan tanah ataupun serah balik tanah yang dibuat oleh tuan punya yang sama bagi tanah beri milik yang berdampingan untuk serah balik beri milik semula ini di bawah 204A hingga H, tanah beri milik mestilah yang berdampingan jika ianya melibatkan lebih daripada satu lot lah, sama ada hak milik sementara, hak milik muktamad atau kombinasi keduanya kepada PBN untuk suatu tujuan tertentu yang mana tanah ini kemudiannya akan dikembalikan semula serta-merta oleh PBN kepada tuan punya tanpa mendedahkan pemilik kepada risiko kehilangan tanah. Okey, SPBS ini melibatkan dan juga didokong oleh pelbagai agensi, jabatan juga badan profesional yang mana proses dan prosedur yang melibatkan beberapa jabatan ini memerlukan keseragaman dan juga kefahaman bagi memudah jara prosedur permohonan serta berjalan lancar dan juga jika terbitnya isu-isu sebelum selepas ianya dapat ditangani sebaiknya lah. Sebagai contoh, tanah pertanian diberi milik kepada PBN iaitu pihak berkuasa negeri tujuan untuk pembangunan kediaman, perniagaan atau keduanya
Dan juga SBBS ini juga boleh juga dipohon bersekali dengan lanjutan tempoh pegangan jika hak milik asal yang bertempoh telah berbaki kurang daripada tempoh asal diberi milik. SBBS ini memberi manfaat kepada pihak pos negeri dari segi terimaan premium tambahan ke atas kelulusan SBBS dan juga penjanaan cukai baru terhadap lot-lot yang terhasil. Di samping keperluan peruntukan kawasan reserve kerajaan seperti reserve rumah ibadat, reserve sekolah, reserve tanah lapang yang mana ianya merupakan kaedah pemeliharaan tanah untuk kerajaan. Okey, apa sebenarnya tujuan? Seperti mana yang telah dijelaskan tadi, tujuannya adalah untuk membangunkan tanah yang mana tanah tersebut diserah kepada kerajaan negeri untuk membolehkan tanah itu diubah syarat atau dipejah sempadan mengikut keperluan pelan permohonan yang telah dibuat. Yang mana kemudiannya tanah itu dikembalikan serta-merta oleh PBN kepada tuan punya dengan syarat bahagian-bahagian tertentu diberi semula dengan serta-merta pada sama ada dalam unit-unit yang berasingan, bahagian-bahagian yang berbeza berdasarkan pelan yang telah dikemukakan semasa permohonan melalui undang-undang yang tersedia. Okey, jika kita tengok dekat sini, proses serah balik beri milik semula ini iaitu SBBS ini secara umum terdapat 6 lah secara umum sahaja, iaitu yang pertama apabila pemohon memohon kebenaran merancang di PBT lah, di pihak persempatan. Kemudian apabila kebenaran merancang diperolehi daripada PBT, permohonan SBBS di pejabat tanah berkaitan. Kemudiannya pejabat tanah akan mengemukakan kertas permohonan itu kepada pejabat tanah galian untuk syor dan dibawa kepada PBN untuk kelulusan. Setelah lulus dan diterima, pengeluaran notis 5A dan juga bayaran premium, seterusnya pendaftaran hak milik sama ada di peringkat pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah galian mengikut hak milik jenis hak milik yang dikeluarkan. Setelah selesai, pembangunan ditapak oleh pemaju. Sebagai contoh dekat sini kita tengok ada 2 lot tanah diserah kepada kerajaan dan diberi milik semula serta-merta dalam unit-unit atau bahagian-bahagian yang berlainan atau berasingan seperti rajah ini. Baik, kita tengok pula apa itu peruntukan khas KTN Akta 828 yang mana merupakan undang-undang yang diguna pakai untuk memproses permohonan. Okey, apakah peruntukan khas? Peruntukan khas merupakan satu peruntukan yang telah dibawa masuk ke dalam KTN pada tahun 1984 melalui Akta A587 dan mula berkuat kuasa pada Mac 1985. Peruntukan khas ini merujuk kepada Seksyen 204A hingga H yang mana A hingga H ini mempunyai fungsi dan peranan bersama yang tersendiri dan saling berkaitan antara satu sama lain dan perlu difahami keperluannya supaya rantaian-rantaian proses yang melibatkan pelbagai agensi itu tidak terganggu. Ianya merupakan kemudahan dan pilihan kepada kaedah pembangunan atau pemajuan tanah sedia ada di samping mempercepat proses permohonan melalui SBBS iaitu serentak dalam satu permohonan. 9 peruntukan khas ini iaitu iaitu Seksyen 204A hingga H ini iaitu A, B, C, D, E, F, G, G, A dan juga H yang mana ianya berkaitan dengan kuasa untuk meluluskan SBBS, syarat-syarat kelulusan, permohonan-permohonan bagi kelulusan, prosedur mengenai permohonan, pertimbangan semula jika terdapat rayuan, perkembalian tanah dan pemusnahan dokumen oleh pejabat tanah daerah berkaitan. Juga terdapat jika permohonan yang melibatkan atau tanah yang tertakluk kepada gadaian ataupun kepentingan berdaftar serta H berkaitan dengan pemakaian akta mengenai pemberi milikan semula adakah terpakai sebagaimana ia terpakai mengenai pemberi milikan biasa. Baik.
Walau bagaimanapun dilihat, terdapat juga isu dan juga cabaran berkaitan dengan penggunaan peruntukan khas dalam permohonan SBBS ini. Yang mana kalau kita tengok ianya memberi kesan kepada ketidakseragaman dan juga ketidakfahaman penggunaan peruntukan khas ini memberi kesan kepada proses cadangan projek-projek pembangunan, akan mengibatkan kes-kes mahkamah, permohonan lambat atau tidak diproses, juga kemungkinan akan membuat kesilapan di awal permohonan, rantaian yang tidak jelas antara PTD dan juga PPT, kekeliruan pada pelapor, perbezaan amalan antara pejabat tanah daerah di dalam negeri yang sama, kelulusan kebenaran merancang tidak mematuhi keperluan atau kehendak peruntukan khas, yang mana kefahaman berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan panduan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, implikasi dia pembangunan terencat, lambat, tidak mengikut jadual, juga memberi kesan kepada hasil kerajaan negeri. Kalau kita tengok tadi, SBBS menjana cukai-cukai baru dan juga terimaan bayaran premium tambahan. Di samping memberi kesan kepada kecekapan penyampaian perkhidmatan tanah negeri sekaligus memberi kesan kepada imej pentadbiran tanah negeri secara keseluruhan. Jika dilihat, tiada ketetapan atau panduan seragam di peringkat pelaksanaan sebagai rujukan, yang mana jika kita tengok apa yang diperlukan adalah satu garis panduan atau rujukan seragam. Seterusnya, tindakan yang perlu diambil ataupun perlu dilihat ataupun perlu ditengok adalah menentukan elemen apa yang perlu ada di setiap 9 peruntukan khas A hingga H supaya kefahaman di dalam mereka-mereka ni di pejabat tanah dan juga pemegang-pemegang taruh yang terlibat dalam rantaian proses ini faham serta dapat membentuk satu garis panduan yang lengkap dan seragam lah. Baik, kita pergi kepada yang terakhir iaitu perbincangan dan juga jika kita tengok secara kesimpulannya SBBS ini merupakan satu faedah dan juga manfaat bagi membantu pemaju dalam mempercepatkan proses pembangunan tanah, yang mana kalau kita lihat di awal tadi, SBBS merupakan satu proses yang merangkumi beberapa prosedur di dalam satu permohonan. Manakala peruntukan khas merupakan satu undang-undang ataupun peraturan ataupun set perundangan yang telah diwujudkan di dalam KTN untuk menambah baik prosedur permohonan untuk kemudahan pembangunan tanah melalui SBBS. Makanya ketidakfahaman dan ketidakjelasan amalan tidak sepatutnya timbul dan ianya adalah amat berisiko dan tidak menzahirkan tujuan penggubalan KTN itu. Jadinya berdasarkan apa yang kita bincangkan ataupun apa yang telah kita kupas, garis panduan merupakan salah satu elemen keberkesanan dalam menyampaikan perkhidmatan kerajaan lah. Ianya mewujudkan kefahaman dan memperjelas bagi satu-satu proses dan prosedur. Penjelasan yang terperinci memudah cara perkhidmatan yang disampaikan dan ditawarkan kepada rakyat. GP juga merupakan satu instrumen kawalan rekod di mana sebarang perubahan dan pengembangan kekinian boleh dipantau selia bagi tujuan penambahbaikan yang berterusan. Makna kata apabila terdapatnya satu garis panduan, satu rujukan yang seragam, ketidakfahaman, perbezaan, mungkin ianya boleh diatasi lah. Okay, itu sahaja untuk pembentangan kertas konsep ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.